Sebelum saya menjawab, Tuan Ketua izinkan saya menyampaikan sesuatu. Saya dengan hormatnya mengambil peluang dan kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi syabas tahniah atas kejayaan pencapaian serta kecemerlangan Tuan Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul atas kurniaan Anugerah Darjah Kebesaran Panglima Setia Mahkota PSM yang membawa gelaran Tan Sri di Majlis Istiadat Menghadap dan Pengurniaan Darjah Kebesaran Bintang dan Pingat Persekutuan 2023 di Istana Negara yang disempurnakan oleh Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong semalam. Semoga kejayaan ini terus menjadi inspirasi dan penyuntik semangat bagi mempertabatkan lagi institusi Parlimen di masa hadapan. Ya, kita sama-sama rakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri atas pengurniaan Tan Sri Speaker atas pengurniaan pingat yang membawa gelaran Tan Sri. Jadi Kamar Khas hari ini turut serta merakamkan ucapan tahniah kepada Yang Berhormat Tan Sri Yang di-Pertua. Untuk jawapan Tuan Yang di-Pertua, untuk makluman ahli Yang Berhormat Sibu, jumlah panjang jalan persekutuan di bahagian Sibu yang disenggara oleh syarikat konsesi adalah sepanjang 102.05 km. Manakala bagi jalan simpang lapangan terbang Sibu ke pusat bandar Sibu sahaja, iaitu melalui jalan lapangan terbang Sibu, jalan Dacian Road, jalan Brook Drive adalah sepanjang 54.70 km. Kementerian ini telah melaksanakan penyelenggaraan rutin bagi jalan simpang lapangan terbang Sibu ke pusat bandar Sibu dengan anggaran peruntukan sebanyak RM140,000 sebulan. Manakala sebanyak 35.05 juta telah diperuntukkan untuk kerja-kerja berkala pavement dan berkala bukan pavement dari tahun 2018 hingga 2022 bagi laluan ini. Dan untuk makluman ahli yang berhormat juga, pada tahun 2023, beberapa tindakan segera telah diambil oleh kementerian sebagai langkah penyelesaian jangka masa pendek menangani masalah jalan berlubang dari jalan simpang lapangan terbang Sibu ke pusat bandar Sibu dengan melaksanakan penampalan jalan atau dengan izin pothole patching di bawah kerja-kerja penyelenggaraan rutin. Kuantiti kerja tampalan potholes bagi tempoh Januari hingga Mei 2023 ini yang telah dilaksanakan di laluan tersebut adalah sebanyak 182 bilangan. Manakala bagi jalan yang rosak teruk berpunca daripada kelemahan struktur pavement, kerja-kerja penyelenggaraan telah dilaksanakan di bawah program penyelenggaraan berkala pavement dengan peruntukan penyelenggaraan sebanyak RM12.5 juta. Kementerian ini telah memperkenalkan kaedah baru dalam turapan jalan, iaitu penggunaan bahan tampah, itu specialty mix dalam turapan seperti geopoly, mattress dan super firm mix SFM bertujuan untuk menambah kekuatan struktur jalan dan meningkatkan hayat turapan jalan. Sehubungan dengan itu, kementerian ini mengambil maklum berkenaan keperluan pelaksanaan kerja penyelenggaraan di lokasi tersebut. Kementerian ini juga akan memberi pertimbangan yang sewajarnya bagi senarai penyelenggaraan di lokasi tersebut dalam kelulusan peruntukan di bawah program penyelenggaraan berkala yang akan datang. Walau bagaimanapun, kelulusan bagi kerja penyelenggaraan untuk lokasi seperti yang dicadangkan tertakluk kepada senarai keutamaan yang akan disediakan oleh pihak JKR Sarawak. Untuk makluman ahli yang berhormat, kementerian ini telah menerima permohonan cadangan projek menaik taraf Jalan Ulu Oyak, iaitu 902-3 daripada kurungan satu lorong kepada 2 lorong, ya, dari persimpangan lampu isyarat Batu Lima, Jalan Lapangan Terbang Baru Sibu ke persimpangan Batu 12, Jalan Persekutuan, bahagian Sibu daripada Kerajaan Negeri Sarawak pada rolling plan keempat, ya, RP4 lah. Rancangan Malaysia ke-12, namun kerajaan perlu mendahulukan projek-projek yang menjadi keutamaan Kerajaan Negeri Sarawak.
Merujuk kepada pertanyaan yang berhormat, adakah JKR berupaya untuk memperuntukkan dana bagi pembinaan dan peningkatan jalan? Untuk menjawab dan makluman yang berhormat, KKR, Kementerian Kerja Raya, hanya merupakan agensi pelaksana dan sebarang peruntukan dana adalah disalurkan melalui agensi pusat, dan saluran dana ini tertakluk kepada ketersediaan dan kemampuan keuangan semasa kerajaan serta keutamaan permohonan projek-projek yang dipohon oleh Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian, terima kasih. Ahli yang berhormat bagi kawasan Pasir Salak. Sila Yang Berhormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya juga ingin mengucapkan selamat Hari Gawai, Gaya Guru Gerai Nyamai kepada Tuan Menteri. Tuan Yang Dipertua, jalan dari Kampung Gajah menghubungkan beberapa buah daerah iaitu Bota di utara, Sungai Manik di selatan, Batu Gajah di timur dan Manjung di barat. Jalan FT 109 sudah terlalu lama dan uzur. Seringkali kita dengar berlakunya kemalangan. Kebelakangan ini tiada penyelenggaraan yang dilakukan. Kemalangan sering berlaku di antara kampung Pulau Jua ke kampung Teluk Memali. Kawasan yang gelap, tiada lampu jalan. Baru-baru ini berlaku kemalangan pada jam sekitar 12.30 malam. Saya sendiri telah terlibat dalam menyelamatkan mangsa yang tersepit di celah-celah besi pengadang jalan akibat dari jalan tinggi dari besi pengadang dan terlalu gelap tidak berlampu, hanya motor yang tinggal di atas jalan. Jalan ini meliputi di sepanjang Sungai Perak, di sebelah kanan sepanjang 53.12 km dan melibatkan dua buah jambatan iaitu Jambatan Datuk Sagor dan Jambatan Lambor. Ia juga bersangkutan dengan beberapa batang jalan negeri iaitu A17 Jalan Parit, FT5 Ipoh Lumut, A15 Jalan Tanjung Tualang, A16 Jalan Labu Kubung, A122 Jalan Cikus sehingga ke FT58 Jalan Teluk Intan. Pertambahan penduduk juga menyebabkan peningkatan kenderaan di Pasir Salak. Bagi menzahirkan visi dan misi untuk mencapai hasrat negara dalam memberi perkhidmatan yang terbaik agar dapat memenuhi kehendak rakyat dan melaksanakan perkhidmatan penyelenggaraan yang menepati masa, kualiti dan kos yang ditetapkan bagi mencapai faedah aset yang optimum. Saya berharap pihak kementerian dapat memberi jaminan agar jalan FT 109 dapat dinaik taraf kepada 4 buah lorong dengan sempurna dan segera demi kemaslahatan rakyat di Pasir Salak khususnya dan negara kita amnya. Terima kasih. Sekian. Ya, sila Yang Berhormat Menteri. Ya, terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk makluman ahli yang berhormat, Pasir Salak, Kementerian amat mengambil berat akan isu keselamatan jalan raya khususnya di jalan persekutuan seluruh negara. Kementerian ini melalui program menaik taraf infrastruktur keselamatan jalan raya khususnya di bawah skop merawat lokasi kerap berlaku kemalangan atau black spots untuk mengurangkan kemalangan dan disebabkan oleh faktor kejuruteraan jalan. Melalui program ini juga, Kementerian ini akan melaksanakan skop pemasangan lampu jalan di kawasan berlaku kemalangan atau berisiko kemalangan akibat jalan gelap. Bagi skop ini, kawasan kerap kemalangan atau berisiko kemalangan seperti di persimpangan, selekor dan jambatan serta kawasan yang mempunyai kemalangan akan dikenal pasti dan pemasangan lampu jalan akan dibuat secara setempat dan berskala kecil bukan bagi tujuan pencahayaan di sepanjang laluan. Berdasarkan rekod, sebanyak 53 lokasi di jalan persekutuan seluruh negara
telah dilaksanakan rawatan lokasi black spots pada tahun 2022 dengan kos berjumlah 17.2 juta ringgit. Rawatan yang dilaksanakan ini adalah bersifat penyelesaian kos rendah dan berimpak tinggi. Manakala bagi rekod pemasangan lampu jalan di kawasan berlaku kemalangan atau berisiko kemalangan akibat jalan gelap yang telah dilaksanakan di Jalan Persekutuan Seluruh Negara pada tahun 2022, sebanyak 40 lokasi telah dilaksanakan pemasangan lampu jalan dengan kos berjumlah 4.7 juta ringgit. Untuk makluman ahli yang berhormat, melalui rekod rawatan black spots di negeri Perak, sebanyak 12 lokasi telah dilaksanakan rawatan sepanjang tempoh 3 tahun dari 2020 sehingga 2022. Bagi lokasi yang dimaksudkan ahli yang berhormat iaitu Kampung Pulau Jua ke Teluk Memali, ianya pada laluan Persekutuan FT109 iaitu Jalan Bota kanan, Kampung Gajah, Teluk Intan berada di laluan Persekutuan FT109. Berdasarkan rekod, lokasi yang dimaksudkan ahli yang berhormat tidak tersenarai sebagai lokasi black spots. Pemantauan keberkesanan terus dilaksanakan pada setiap masa oleh pihak kementerian dan Jabatan Kerja Raya di kawasan black spots yang telah dilaksanakan rawatan di samping mengenal pasti lokasi-lokasi baru di seluruh negara. Program ini diteruskan pelaksanaannya pada tahun 2023 agar aspek keselamatan jalan raya sentiasa dapat dipertingkatkan tertakluk kepada peruntukan dari agensi pusat. Untuk maklumat yang berhormat, Jalan Persekutuan yang terdapat di Parlimen Pasir Salak adalah laluan FT109, Jalan Bota Kanan, Kampung Gajah, Teluk Intan sepanjang 53.12 km dan FT058, Jalan Bidur, Teluk Intan di sepanjang 49.03 km yang disenggara oleh Syarikat Konsesi Penyelenggaraan Jalan Persekutuan. Dan bagi laluan Persekutuan FT109 pada tahun 2021 hingga 2022, kementerian ini telah memperuntukkan sebanyak 10.147 juta ringgit dan sebanyak 7.3 juta ringgit bagi laluan Persekutuan FT058 di bawah program penyelenggaraan rutin, penyelenggaraan berkala pavement, berkala bukan pavement dan penyelenggaraan jambatan yang dilaksanakan oleh Syarikat Konsesi melalui arahan kerja di laluan-laluan yang dimaklumkan di atas. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut melibatkan 15 bilangan kerja berkala pavement dan 7 bilangan kerja bukan pavement dan semua kerja telah disiapkan sepenuhnya. Manakala bagi tahun 2023 pula, kementerian telah mengenal pasti dan merancang 12 bilangan kerja berkala pavement yang bernilai 12.41 juta ringgit dan 13 bilangan kerja berkala bukan pavement bernilai 6.676 ringgit, 6.67 juta ringgit bagi laluan Persekutuan FT109 dan 17 bilangan kerja berkala pavement yang bernilai 16.68 juta ringgit dan 7 bilangan kerja berkala bukan pavement bernilai 2.38 juta ringgit. Laluan Persekutuan FT058. Kerja-kerja ini akan dilaksanakan secara arahan kerja kepada Syarikat Konsesi namun tertakluk kepada peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan serta senarai keutamaan kerja yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya berdasarkan penilaian tahap kritikal kerosakan jalan bagi keseluruhan jaringan jalan persekutuan di bawah seliaan kementerian ini. Dan untuk makluman yang berhormat juga, pihak Syarikat Konsesi yang dilantik bertanggungjawab melaksanakan kerja penyelenggaraan rutin iaitu skop kerja penyelenggaraan pavement, penyelenggaraan bahu jalan, potong rumput, perabot jalan, mencuci jambatan dan pembentong, mencuci longkang serta pemeriksaan rutin. Syarikat Konsesi juga bertanggungjawab melaksanakan kerja penyelenggaraan berkala pavement dan bukan pavement yang dilaksanakan secara arahan kerja berdasarkan peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Keuangan. Pihak syarikat turut dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan kerja kecemasan dengan membuat tindakan segera jika berlaku kejadian yang di luar jangka. Sebagai contoh,
kerja membersihkan jalan setelah kejadian tanah runtuh, menyediakan plan pengurusan trafik atau Traffic Management Plan TPM dan menyediakan laluan sementara bagi membolehkan jalan dilalui oleh kenderaan. Untuk makluman Yang Berhormat juga, Kementerian telah mengenal pasti keperluan kerja-kerja senggaraan lampu jalan persekutuan pada tahun 2023 sebanyak RM100,000 ya, bagi jambatan Labur Kiri dan RM30,000 untuk jambatan Datuk Sago. Pelaksanaan kerja ini tertaluk kepada peruntukan yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan serta senarai keutamaan kerja yang disediakan oleh Jabatan Kerja Raya. Untuk makluman ahli yang berhormat juga, prosedur bagi permohonan projek membina jalan baharu atau menaik taraf jalan persekutuan sedia ada adalah melalui kerajaan negeri, ya, berdasarkan senarai keutamaan negeri yang dikemukakan kepada kementerian ini melalui penyelarasan antara Unit Perancangan Ekonomi Negeri, ya, UPN, dan Jabatan Kerja Raya Negeri. Sehubungan itu disyorkan supaya ahli yang berhormat mengemukakan cadangan projek tersebut kepada pihak kerajaan negeri melalui Unit Perancangan Ekonomi Negeri Perak atau JKR Negeri Perak untuk dimasukkan dalam senarai keutamaan negeri dalam rolling plan yang akan datang. Kementerian ini juga akan meneliti dengan cadangan projek ini apabila dimohon oleh kerajaan negeri berdasarkan senarai keutamaan negeri pada masa yang akan datang dan akan diberi pertimbangan yang sewajarnya untuk diangkat kepada agensi pusat jika memenuhi keperluan teknikal untuk dilaksanakan. Tertakluk kepada agihan peruntukan pembangunan kepada Kementerian Kerja Raya ini. Berdasarkan maklumat yang diterangkan tadi, kementerian ini sentiasa terbuka untuk menerima syur atau permohonan melalui kerajaan negeri untuk menaik taraf jalan FT109 berdasarkan senarai keutamaan daripada negeri. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri.